UMNO Negeri Kedah yang berbahagia Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharom di atas susun atur program yang menarik untuk kita sama-sama mengamati dan juga mencari sedikit titik noktah untuk mencari penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi masa kini sama ada di dalam negeri Kedah dan juga di Malaysia khususnya. Jadi syukur Alhamdulillah juga pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan seorang tokoh yang kita datangkan jauh daripada Kemaman Terengganu untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kalau ikut daripada segi raut wajah tu, kadang-kadang orang kata macam agak tua. Tetapi apabila bersama dengan kita pada hari ini, masih gantang dan juga handsome lah. Ganteng bersama dengan kita. Jadi izinkan saya untuk mengenalkan kepada semua, beliau yang saya maksudkan adalah yang bahagia Datuk Seri Ahmad Syabri Benci, iaitu Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia dan juga merupakan bekas banyak portfolio. Sampai banyak meletihkan lah kan. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana sudi menerima undangan daripada pihak UMNO Negeri Kedah untuk bersama-sama dengan kita. Jadi hari ini saya fikirkan bahawa Datuk Seri juga pernah memegang portfolio sebagai Menteri Pertanian. Bual bicara dan juga menyelesaikan berkaitan dengan krisis-krisis makanan ini merupakan mainan Datuk Seri pada ketika itu. Dan kita juga menyedari sepanjang Datuk Seri menjadi ahli parlimen, Datuk Seri pernah menjadi Menteri Pertanian dan juga Industri Asas Tani. Kemudian Menteri Komunikasi dan Multimedia. Betul. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu, pak long mak long yang sedang menyaksikan kita pada hari ini mungkin ingat perdebatan yang begitu menarik pada ketika itu di antara Datuk Seri bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita fikirkan time tu kita pun bersemangat. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun nak kena dah masa tu. Dengan champion kita ni. Dan kemudian pernah juga menjawab sebagai Menteri Belia dan Sukan. Datuk Seri pernah mengelola program himpunan jutaan belia. Pada ketika itu mungkin pertama kali penganjurannya 2 juta lebih belia-belia berkampung. Jadi mungkin sebelum itu juga Datuk Seri pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran di Universiti Malaya dan juga menjadi fellow penyelidik di Institut Kajian Asia Tenggara Singapura. Hebat Datuk Seri jawatan-jawatan ni. Boleh Datuk Seri kongsikan bersama dengan kita mungkin untuk kita jadikan pengalaman dan juga pedoman. Cabarannya sudah pasti ada. Jadi yang mana yang paling mencabar dan terkesan bagi diri Datuk Seri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hayazi selaku moderator kita pada hari ini. Sebelum tu saya nak ucap terima kasihlah kepada UMNO Negeri Kedah, khususnya YB Datuk Suraya yang sudi mengundang saya. Lama dah diajak ni. Saya minta tangguh-tangguh sehingga hari ini dapat kita berjumpa dalam satu program anjuran penerangan UMNO Negeri Kedah. Terima kasih Sri. Dan saya rasa banggalah melihat ramai kenal-kenal selama ni yang bersama dengan kita untuk membincangkan topik-topik, dan saya pun fikirkan dia lebih pada kumpulan kecil untuk di live-kan melalui FB Live. Tapi dengan siap penonton macam ni saya rasa nervous jugalah. Jadi hebat juga ni Kedah. Tahniah dan syabas pada semua saya ucapkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kalau soalan yang dikemukakan oleh saudara Hayazi tadi, saya telah melalui pelbagai proses untuk sampai ke sinilah. Ada menang kalah dalam parti, ada menang kalah yang akhir sekali ketika tsunami besar melanda kita, dan juga perjalanan saya sebagai orang politik, pernah diamanahkan beberapa jawatan dan sebagainya. Semua saya lalui itu ada cabaran-cabaran yang
tersendiri. Dan ada yang mencabar dari segi apa yang perlu kita pelajari. Setiap kementerian yang saya pergi itu adalah merupakan sebuah sekolah ataupun universiti baru yang saya terpaksa tempuhi. Banyak yang saya pelajar. Misalnya, saya difahamkan saudara Hayazi dulu pernah di KBS. KBS, ya. Saya masuk KBS tu bukan saya ahli sukan sebelum tu. Tapi kena belajar macam-macam jenis sukan. Belajar tentang apakah kehendak-kehendak belia misalnya, apa permasalahan dalam persatuan-persatuan belia. Itu perkara yang banyak perlu dipelajari. Tetapi peringkat seterusnya kita kena buat sesuatu. Tadi saudara Yazi kata himpunan jutaan belia kita buat. Dia mestilah berteraskan pada konsep yang kita nak. Misalnya kita buat tu kerana konsepnya kita dah ada Putrajaya, tapi Putrajaya dilihat sebelum ini sebagai sebuah kawasan atau bandar elit. Hanya untuk pegawai tinggi kerajaan, hanya untuk menteri-menteri. Tetapi saya mendapat kebenaran pada waktu itu untuk menjadikan dia sebagai pentas kepada para belia untuk mengadakan apa aktiviti sekalipun. Saya ingat tahun 2012 misalnya, himpunan jutaan belia itu ada 500 event yang kita buat dalam satu event yang besar. Jadi itu cabaran yang kita lalui, dan kita perkasakan belia. Setahun sekali Putrajaya adalah milik kamu. Konsepnya milik kamu, belia, pada waktu tersebut. Di Kementerian Komunikasi ada cabaran yang tertentu. Banyak urusan teknikal. Bagaimana untuk menyambungkan negara kita ini soal konektiviti, dan juga hal-hal yang berkaitan menguruskan media dan sebagainya. Ada cabaran yang tertentu. Begitu juga di Kementerian Pertanian. Saya rasa itu lagi besar cabarannya, kerana banyak negara dalam dunia sebenarnya menyebutkan Kementerian Pertanian, kita Kementerian Pertanian dan Asas Tani pada waktu itu. Sekarang dah tukar, MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Pemakanan. Tapi ada negara yang menyebut Kementerian Pertanian dan Food Security, ataupun security makanan. Artinya tajuk food security ni adalah merupakan satu tajuk yang besar. Ada negara yang awal-awal lagi dipertanggungjawabkan pada satu kementerian untuk menjaga soal negaranya selamat atau selamat penduduknya dari segi makanan. Kalau negaranya rakyatnya lapar, rakyatnya akan jadi marah. When you are hungry, you can be angry. Banyak negara yang berlakunya rusuhan, berlakunya revolusi bermula apabila rakyatnya lapar. Dan ini yang mesti kita kendalikan. Jadi semua tu ada cabaran yang tersendiri. Sebab itu bila hari ini diajak untuk bincang pasal krisis makanan dunia, saya tak kata saya pakar, tetapi bersedialah untuk berkongsi pengalaman, sedikit pengetahuan, dan mungkin kawan-kawan daripada Kedah sebagai dikatakan merupakan jelapang makanan negara dapat berkongsi dengan saya juga. Ya, terima kasih Tok Sri. Mukadimah yang agak menarik daripada Tok Sri untuk kita kongsi. Jadi sesuai benarlah dengan jawatan sebagai Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani ini. Dulu. Dan ia sedikit sebanyak mencetuskan kebimbangan kita bersama dengan krisis hari ini. Kita pun menyedari harga ayam tidak menentu, harga ikan tidak menentu. Dan ada juga orang mempermainkan kita di dalam media sosial. Katanya kalau naik highway daripada utara sampai selatan ni, ladang kelapa sawitnya banyak, tapi minyaknya tak ada.
yang mengikutinya. Boleh Datuk Seri kongsikan kita apa kaitan sungai itu sebab dia kering dengan harga kita di Malaysia? Sebab Amerika Selatan ke Malaysia ni agak jauh. Minta Datuk Seri kongsikan sikit bersama kita. Terima kasih. Saya tak sangka ada orang baca sampai ni saya tulis rasa dah banyak bulan dah. Saya rasakan saya tulis. Sedikit saya nak kaitkan sebelum cerita pasal Sungai Parana ni. Ya, ya. Krisis makanan ni macam bencana lah. Bencana ni ada benda yang kita boleh predik. Ada bencana yang tak boleh predik. Predik ni maknanya ramal. Ada bencana yang tak boleh ramal. Ada bencana yang susah nak ramal. Itu lain sikit. Boleh ramal tapi susah nak ramal. Ya, ya. Misalnya banjir. Kita tahu bulan 12 kena bersiap. Selalunya itu musim banjir. Banyak bencana berlaku hujung tahun. Tapi bencana yang berlaku di Kedah, di Jerai baru-baru ni pelik. Dia bukan bulan biasa. Tetapi bukan tak boleh nak jangka sebab sepatutnya kaji cuaca beritahu hujan lebat akan turun pada sekian-sekian akan luar biasa. Itu boleh ramal. Sistem kita ada untuk meramal hujan. Tetapi kalau hujan turun banyak tempat tu, ada tak sungai ke takungan air yang boleh menyebabkan kepala ayak dan sebagainya yang jadi isu. Dan apakah persiapan yang perlu dibuat. Jadi ada kaitan dengan ramalan. Krisis makanan dunia ni bukan sesuatu yang betul, dia sesuatu yang sukar diramal. Tetapi sebenarnya boleh diramal. Sebab itu saya tulis beberapa bulan yang lepas yang ramai orang tak pasti pada waktu itu. Sebab kebetulan saya duduk di Kementerian Pertanian pun, dalam kementerian tidak ada sistem untuk meramal. Ya. Kalau yang bahagian uruskan padi, dia kira bila nak lepas hayak, bila waktu menuai, apa subsidi nak bagi, apa sebagainya. Tetapi tidak ada satu badan yang memikirkan meramal apa terjadi pada ekonomi padi seluruh dunia. Jadi sebab itu bila kata bila saya sebut 2 tahun yang terakhir ini, sejak tahun 2021 sampai sekarang, berlakunya kemarau yang luar biasa di Argentina. Dia kemarau luar biasa ni tak pernah berlaku kemarau sebegitu teruk sepanjang 77 tahun. 77 tahun paling teruk. Sehingga kan dia ada satu sungai di Argentina, saya difahamkan 4,800, 4,500, 4,800 kilometer. Ya. Jadi nak tahu 4,500 kilometer ni berapa? Kalau Bangkok sampai Kuala Lumpur baru 1,800 kilometer. Itu Bangkok. Sampai KL. Sampai Johor pun dalam 2,000 berapa. Ini 4,800 kilometer. Mana daripada Johor agaknya sampai ke China. Itulah sungai. Dan sungai ini menjadi sumber kepada tanaman jagung Argentina. Dia punya dataran dia tu dipanggil Parana Basin, menggunakan sumber tanaman jagung. Dan Argentina mengeluar lebih pada 20% jagung dunia. Dan kita import kebanyakan pada jagung daripada Argentina dan Brazil. 90% daripada kawasan itu. Bila berlaku kemarau yang begitu besar, air dia kering. Bukan saja air untuk mengairi tanaman itu, tetapi kapal, sungai ni besar, kapal masuk sampai ke pendalaman untuk angkut jagung. Bila kering, kapal tak boleh lalu. Jadi terpaksa guna jalan darat. Tahulah 4,800 perjalanan darat. Nak pakai lori ke apa sebagainya, semuanya menyebabkan kos begitu besar dan penghantaran lambat. Ini daripada pendalaman nak pergi ke laut ni mengambil masa berapa hari dan nak sampai kemari. Dan kita mengimport lebih kurang 60,000 tan. 3.7 juta tan. Saya sebut 60,000, satu kapal tu yang bawa dipanggil bulk carrier. Bulk carrier ni kalau lalu kat Panama dipanggil Panamax. Suez, Nemex lalu kat Suez. Satu kapal tu muat 60,000 tan.
kita import lebih kurang 3.7 juta tan. 3.7 juta tan. 3.7 juta million. Yalah 3.7 million. Maaf. 7 juta tan setahun kita import. Lebih pada hampir 4 bilion. 3.8 bilion. Lebih kurang macam itulah. Setiap tahun kita import, kita simpan dekat Port Klang, ada gudang-gudangnya untuk simpan, untuk dihantar untuk proses jagung ni untuk buat makanan ayam. Kita bela setengah tu lembu, orang Cina bela babi, orang bela ternakan ikan air, bukan saja air tawar lah, tapi ternakan ikan sangkar, orang di Temeloh buat ikan patin. Semua ini diproses daripada jagung dicampur dengan kacang soya dan mengikut. Kalau ikan macam ni, kalau ayam macam ni, dedak. Ini boleh kita predik bila berlaku kemarau ni sejak 2 tahun lalu. Ini antara perkara yang boleh kita predik. Kita boleh jangkakan oleh kerana berlaku kemarau besar itu, harga jagung dunia akan naik. Dan betul, harga jagung dunia naik. Satu ketika dahulu lebih kurang $400 per tan. Ada ketika naik sampai 800 hingga $1,000 satu tan. Dan ini menyebabkan harga jagung dunia nak bagi makanan ayam tu jadi mahal dan kos pengeluaran ayam tu jadi terlalu tinggi. Jadi ini antara perkara yang kita predik. Sebab itu waktu saya di Kementerian Pertanian dulu, sebelum perkara ini berlaku, pernah kita unjurkan supaya Malaysia kena start tanam jagung. Jagung ni bukan jagung manis yang kita beli kat gurun tu. Oh, tahu no tu saya nak gurun tu. Apa tak tahu, saya orang Kedah ya. Oh. Masuk Kedah lama. Jagung gurun tu ada aja kat situ, kadang-kadang jagung mai daripada Taiwan juga. Ada situ Sebab orang kita ni sebut jagung ni jagung yang boleh direbus, dia makan terus. Tetapi kita tak pernah fikir jagung untuk makanan ternakan. Jagung bijiran, ada kata jagung bijiran, jagung bijian, sebutan. Waktu saya perkenalkan tu, dia orang bincang tentang apa nak panggil jagung ni. Bak biji tu pun. Sebab dia yang keras tu, dia punya tu dia keras Dia keras itu yang akan diproses, jagung tu. Sebab jagung ni kandungan proteinnya tinggi, kerana kita nak jadikan ayam tu protein, bagi makanan yang tinggi protein dia juga. Jadi ini dia. Sebab itu kita buat beberapa percubaan, daripada dulu pun kita dah cuba. Tapi saya katakan di Kedah ni, dekat Merbuk ada, Ramana tu dia terus 3.7 juta tan setahun. Kalaulah kita katakan nak hasilkan 4 juta tan lah katakanlah, 4 juta tan ni, kalaulah 1 hektar dia menghasilkan 10 tan, sebab padi kita kalau dapat 1 hektar 10 tan tu tinggilah. Cemerlang lah. Banyakkan 7, 6 sekarang. Zaman dulu 4. Zaman cerita Syanur Ahmad cerita apa nama tu? Ranjau sepanjang jalan tu, mungkin zaman tu 2 tan, 2 tan gitu apa sebagainya. Tu zaman tu. Zaman lah ni 10 tan tu besar. Katakanlah jagung dapat dihasilkan 10 tan. Sebab yang terakhir saya dapat satu percubaan yang dibuat dekat Cuping, dia dah dapat 10 tan tu. Jagung yang disebutkan tadi. Kalau 10 tan dapat 1 hektar, kita perlukan tanah seluas 400,000 hektar. Kalau dia buat 2 kali setahun, mungkin 200,000 hektar. Banyak orang kita tak boleh bayangkan 200,000 hektar ni besar mana. Saya nak beritahu, kawasan Mada kita ni baru 120,000 hektar.
Nak tanam jagung nak cari 200,000 hektar tanah kok mana nak cari. Sebaik-baiknya tanah tu mesti lapang padi sebab kita nak gunakan mesin mudah. Jadi ini cabaran kalau kita nak buat tanaman jagung ni. Tetapi kita kena buat. Sebab Indonesia dah buat. Thailand dah selesai lah. Filipina dah buat dekat Mindanao. Kalau Mindanao buat, saya kata Sabah kenapa tak boleh buat. Vietnam buat. Jagung sebagai tidak perlu bergantung pada import yang begitu besar sekali. Dan ini perlu perubahan dasar. Dasar boleh buat di Kementerian Pertanian, tetapi kalau negeri tak peduli, tak faham perkara ni, tak jadi. Jadi negeri kena ambil tanggungjawab ini, nak tentukan tanah, nak tentukan model, nak buat macam padi juga. Bagi kat orang sikit seorang, ataupun perlu ada syarikat besar untuk mengendalikannya. Ini antara perkara yang saya sebutkan. Jadi kalau dikatakan krisis sekarang, krisis yang tiba-tiba, tak boleh kata juga kerana warning awal sudah pun lebih pada 2 tahun. Tetapi perkara ni bertambah bila berlaku COVID. Bila berlaku COVID, banyak pelabuhan tak boleh pakai, pekerja tak boleh datang kerja, apa sebagainya. Dia mengganggu rantaian bekalan makanan dunia. Dia terlibat dekat pelabuhan, dia terlibat terganggu semua. Dan yang akhir sekali menyebabkan keadaan makin susah ialah perang. Perang di Rusia dengan Ukraine. Kadang-kadang setengah tempat tu dia naikkan kadar parking kereta sebab apa? Sebab perang. Tu pun tak kena-mengena lah kan. Jadi semua benda perang. Tapi perang Ukraine dengan Rusia ni cukup penting untuk kita faham. Satunya gandum dunia dihasilkan di sana. Ukraine dengan Rusia. Satu, gandum dunia. Dihasilkan di sana. Bila gandum pun jadi mahal, akhirnya orang berubah cari beras. Sekarang ni harga beras dunia belum naik lagi. Tetapi kena jangkakan akan berlaku, harga beras pun akan naik. Kenaikan harga. Yang kedua, bila perang berlaku tersebut, harga minyak dunia naik. Sebab Rusia antara pengeluar minyak. Yang laluan-laluan kapal apa sebagainya tergendala. Pengeluar gas. Jadi harga minyak dunia naik. Bila harga minyak dunia naik, antara pilihan kepada minyak ialah jagung. Jagung yang buat untuk makanan ayam dia boleh buat etanol. Etanol ni ialah bahan api juga. Setengah tempatnya dah buat untuk bahan api. Buat untuk menghasilkan tenaga. Yang ketiganya, bila berlaku perang ni, negara seperti Ukraine dengan Rusia adalah pengeluar minyak bunga matahari. Sunflower seed yang jadi makanan untuk goreng. Jadi bila yang itu habis dekat 60% pengeluar minyak goreng orang belah Eropah sana terencat, orang akan cari pilihan lain, minyak sayur, soya bean, termasuk kelapa sawit kita. Jadi kelapa sawit pun naik. Kita pengeluar kelapa sawit, dia akan jual ikut harga pasaran. Akan naik. Satu dunia cari sekarang ni. Termasuk Indonesia pun, dia pun pening kepala. Dia kata migor, isu migor. Sebab sana semua cakap dia sengkat-sengkat. Duta besar, dubes. Wakil Presiden, wapres. Minyak goreng, migor. Jadi isu. Tu nak buat gorpis. Goreng pisang, gorpis. Pun ada isu yang besar. Hingga kan populariti Jokowi jatuh sikit. Kerana minyak gorengnya terlalu mahal. Walaupun kita hasilkan, tetapi dunia semua cari. Takkan kita nak beritahu pada pekebun kecil ke Felda, jangan jual mahal. Tak boleh, harga dunia mahal. Inilah waktu dia orang mendapat manfaat. Dulu waktu jatuh kamu mengata kat kami. Sekarang ni waktu mahal, kami nak manfaatnya. Jadi ini berlaku bila Ukraine ni adalah pengeluar antara pengeluar terbesar
60%, 8% daripada situ, kawasan situ. Yang keempatnya, kita tahu bahawa baja, kalau kita pergi, ni cerita orang gurun. Gurun kan ada kilang baja terbesar, ditulis NPK, nitrogen, phosphate, phosphorus dan juga potassium. Ada 3 komponen untuk buat, kan ditulis NPK besar tu dekat gurun tu. NPK ni 3 komponennya. Lepas tu ada yang Petronas tu kat situ. Keluarkan baja juga, amonia. Ini semua adalah merupakan produk-produk, satunya petroleum juga, gas, dia gunakan gas dan juga laparkan tenaga. Laparkan tenaga. Tengok api menyala. Nak hasilkan baja juga ada unsur penggunaan gas. Kalau gas mahal, baja mahal. Phosphorus, misalnya fosfat, antara negara terbesar pengeluarnya Belarusia. Belarusia tu sebelah Ukraine. Dan Rusia menggunakan Belarusia sebagai pengkalan nak serang. Jadi dia terlibat juga. Dan ini menyebabkan baja juga akan naik. Jadi kalau saya sebutkan tadi, perang ni ada kesan gandum, kesan kepada minyak masak dunia, kesan pada harga minyak. Bila harga minyak naik, kos penghantaran akan naik, kos nak buat baja pun naik. Jagung yang setengah tu hanya dulu untuk makanan, dia akan salurkan juga untuk buat minyak, kerana minyak naik sekarang ni. Jadi ini antara faktor tiba-tiba perkara-perkara yang menjadi input penting kepada makanan naik mendadak. Satu dunia naik. Jadi ini kalau tanya sebabnya, saya ceritakan amaran awal di Parana tadi, Sungai Parana, itu dah 2 tahun lebih. Patut kita dah sedia dah. Covid, semua lockdown, perang. Yang berlaku sekarang, antara punca yang besar yang berlaku. 3 benda tu. 3 benda yang saya nampak lah. Ada lagi faktor lain. Faktor lain kadang-kadang kalau kita, sebab itu saya beritahu, orang kementerian ni dia sensitif. Kadang-kadang kena study juga. Kalau sini kita study bila waktu nak menanam, waktu ayak nak keluar, apa sebagainya. Kita ada kesan dia bila padi nak keluar. Tapi kita kena tahu, Amerika waktu menanam dia lambat tak tahun ni. Sebab Amerika adalah pengeluar jagung antara yang terbesar di dunia. Jadi dia lambat 2 bulan, 3 bulan, kesannya pada kita. Kita kena tahu. Ni antara yang kecil-kecil lah yang saya sebutkan berlaku. Yang mudah-mudah lah. Datuk Seri, penjelasan yang agak menarik. Sampai satu dunia semua kita tahu berkaitan dengan krisis makanan ni. Dan apa yang saya lebih tertarik ni berkaitan dengan musim kemarau. Yang perlu kita jangkakan. Kemudian berkaitan dengan perang yang mengakibatkan pembekalan makanan. Seperti mana Datuk Seri nyatakan tadi menjadi terencak. Musim kemarau di India, Afrika, Amerika Latin dan juga beberapa negara lain. Dan juga isu yang paling kritikal adalah berkaitan dengan perang Rusia dan juga Ukraine. Jadi bila jadi krisis, sebab lah ni terkesannya sampai ke kita. Dan baru ni pun kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, kita pun buat korban. Dan ramai juga cakap-cakap sini sekarang ni lembu korban pun sport rim banyak tu Seri. Dia isi tak apa ada, dia banyak sport rim. Sebab apa? Makanan tak cukup. Pembekalan biji rim jagung tadi untuk menghasilkan dedak dan sebagainya juga tak cukup. Kalau ada pun harga dedak pun dah memang meningkat banyak. Dan kemudian suara-suara yang kita dengar berkaitan dengan apabila berlaku krisis ni, terutamanya daripada segi harga yang meningkat naik ni, mereka menyalahkan Kerajaan Barisan Nasional. Dia kata BN ni barang naik. Dan saya rasa Datuk Seri dan juga penonton yang ada di studio ni dan juga di rumah juga mungkin tidak bersetuju berkaitan dengan istilah ni apabila BN merintah barang naik. Jadi boleh Datuk Seri bagi komen sikit berkaitan BN barang naik ni dan juga permasalahan harga barang dunia terutamanya di Malaysia pada masa kini ni. Menyentuh pasal lembu tadi lah. Saya rasa satu perkara yang tak saya terfikir bila kaedah dalam Islam korban ni, satu padanya ialah lembu yang unta, lembu, kambing, apa sebagainya. Binatang ternakan tu mesti cukup sifat, cukup umur, sehat.
tak boleh yang tak ada kaki apa sebagainya. Kalau taklah kerana syarat tu, agaknya korban kita pakai daging kotak. Daging kotak daripada India, banyak-banyak tu. Nah, agak-agak satu seekor lembu berapa kg? Daging saja boleh 60-70 kg. Ya. Agak beli kotak ni 60 kg. Kerana ada peraturan itu, sekurang-kurangnya membantu dari segi peternak tempatan, mengalakkan orang menternak. Tak kira lah setengah lembu dibawa daripada seberang ke apa sebagainya. Tetapi ini satu kaedah yang kadang-kadang kita tak fikir satu ketika dahulu, menyuruh satu tuntutan untuk kita pelihara benda ni. Dan ini cabaran. Jadi bila sebut tadi, barang naik ni, ada yang cerita pada zaman PH kejap dulu, barang turun. Dia kata rendah. Dia kata, tengok pada zaman kami harga ayam sekian-sekian. Masa waktu tu harga minyak pun teruk. Harga kelapa sawit pun teruk. Ingat tak? Waktu tu harga kelapa sawit teruk. Betul. 300. Siapa orang Felda menangis. Kerana kelapa. Dia tak cerita sampai Teresa Kok kata tak usah tanam kelapa sawit lah, tanam buluh. Sampai lagu tu dia nak habang. Itu kejayaan. Sebab kita kata, tapi ada juga yang kata ini bala kerana orang tak semayang lah apa sebagainya. Itu pun bala. No, ini ada penjelasan. Tuhan suruh kita berfikir, kita beri ada penjelasan. Harga ayam waktu itu rendah kerana ada faktor-faktor yang saya sebutkan tadi tak berlaku. Tetapi kesan dia juga kepada kita semua, berlaku tentang hasil pengeluaran kita. Saya kata ada perkara yang kita perlu jelaskan. Tapi kerajaan yang baik kena fikir apakah kaedah-kaedah. Satu dunia, Argentina pengeluar jagung terbesar dunia. Mungkin ayam dia murah. Tapi dia tidak ada minyak. Macam kita, yang banyak macam kita ataupun negara lain. Dia kesan berlaku pada perkara-perkara lain hingga kan berlaku rusuhan dalam negara untuk jatuhkan. Di Amerika disebutkan inflasinya 9%. Tinggi inflasinya. Dan begitu juga di Britain. Sehingga kan kerajaannya bertukar. Perdana Menterinya Boris Johnson berhenti. Adalah 2-3 isu lain tetapi dikaitkan tentang soal inflasi yang berlaku. Jadi kita kena tengok macam mana negara dunia mitigate. Banjir berlaku, banjir tak boleh harang, kita tak boleh kata tak ada orang boleh tahan hujan turun, tetapi apakah reaksi persiapan kita yang kita buat? Kita kena siap awal, kita kena siap jangka pendek, ada persiapan jangka panjang, macam mana kita nak hadapi perkara ini. Jadi saya tak mau mengulangi apa yang kerajaan sudah buat. Dah tubuh pasukan jihad pun. Siapa nak jadi mujahid ke, nak jadi jihadis ke apa sebagainya, kena ikut itulah. Ada beberapa langkah yang telah dibuat. Tetapi kalau tanya saya, ada beberapa langkah yang perlu berhati-hati dalam soal ini. Misalnya, ada berlaku sifat sementara. Kita larang ekspor, kita galakkan lebih banyak import. Sebagai contoh. Saya harap ini sementara. Sebab, bila kita katakan, ada negara banyak menggunakan kaedah larang ekspor. Dulu India pernah larang ekspor. Dia dah larang gandum, dia larang satu masa dulu beras dia larang. Kita ekspor ayam ni tak banyak. Kita keluar ayam lebih kurang, kita punya hasil ayam 105%. Kita keluarkan lebih daripada apa yang kita. Lebih tu kita hanya ekspor satu negara, Singapura. Sebab Singapura boleh import daripada Brazil, daripada Amerika, boleh import. Tapi ada ayam tentu nak buat nasi ayam tak boleh pakai ayam sejuk beku. Nak pakai juga ayam segar. Dia kena juga pakai. Satunya dia akan mencari pilihan-pilihan lain. Misalnya saya difahamkan waktu Menteri PH dulu yang jaga pengguna
Dia umumkan kita mungkin tidak ekspor telur ayam kita. Singapura sudah bercakap, buat satu dasar daripada 10 biji telur ayam yang kita import ni, 4 biji mesti luar daripada Malaysia. Luar daripada Malaysia. Itu belum dilaksanakan lagi. Dia sudah mencari jalan lain. Mahal pun tak apa, asalkan kita tak bergantung pada Malaysia. Sekarang pun mereka sudah mengadakan perbincangan untuk mencari pilihan-pilihan lain. Kita ada ekspor lebih kurang 3.6 juta ekor ayam ke Singapura setiap bulan. Jadi yang ladang-ladang apa sebagainya, bila dihentikan, okey, ladang ayam yang berkenaan datang balik ke negara kita. Sebab ayam ni untuk makan 35 hari, 40 hari. Habis yang tu, apakah dia nak buat lagi? Kalau dah tak boleh nak ekspor, pasaran ada juga orang dia kata tak payah buat. Ini orang marah kadang-kadang, tak payah buat. Bila kita bawa import banyak, harga import taklah murah sangat, tetapi supply itu ada. Saya katakan, ramai yang tempatan kata kalau gitu kita tak payah buat. Ini ada kesan ni juga. Ini saya katakan secara detailnya kita kena cari. Sebab pengusaha ayam dalam negara kita lebih pada 3,000 ladang ataupun pengusaha. Kita nak tengok pattern dia. Kalau dia dah tak buat dah, orang panggil import, akhirnya import masuk banyak. Import kita masuk daripada mana? Thailand, China yang paling banyak. Kalau Brazil apa boleh juga. Brazil antara yang termurah, tapi jauh nak bawa China. Kalau kita kata bawa China banyak-banyak, bukan boleh kita kata hari ni kita cakap boleh bawa banyak. Sebab kalau tanya saya kata kena check juga. Sebab banyak negara tu dia tak faham halal haram ni. Kadang-kadang dia kata suruh sembelih, saya sembelih lah. Tapi sebelah ladang dia ada ladang benda lain pula. Dia ada buat benda-benda lain yang tak halal. Ataupun setengah tempat tu dia bergilir. Musim ni dia buat sembelih benda halal. Lepas tu tempat yang sama dia buat benda yang lain cara tak halal. Ini detail. Perlu ada masa untuk kita pergi check. Kita buat inspection tempat tu. Dulu kita buat macam tu. Daging pada India tu antara yang susah. Sebab kita kena jaga selain pada halal, kebersihan dia. Sepanjang masa kita guna daging pada India yang buat kenduri kampung apa sebagainya, sehingga sekarang tak kita dengar cerita orang kena keracunan makanan. Sebab kaedah yang kita pergi cek satu-satu. Tempat yang nak diluluskan tu adalah satu cara yang cukup detail. Sebab kalau kita pergi luar makan kat India, pergi tempat biasa pun silap-silap sakit perut. Ini pula daging dia. Dan kaedah kita nak tengok, dia gantung dia punya daging tu berapa kaki daripada lantai, dia mop lantai macam mana, dia punya letak atas atas dia punya meja tu berkarat tak berkarat, dia punya stainless steel dia. Semua detail kita kena tengok. Kena check dia punya lock dia. Daging berapa ekor masuk, berapa ekor keluar. Kalau tidak orang kata silap-silap ni daging yang mati kebau mati tepi jalan pun orang telefon ambil. Lebih daripada yang sebenar. Ini antara detail yang perlu kita buat untuk pastikan yang masuk tu baik dan sebagainya. Jadi kita tengok sekarang ni masuk banyak, tetapi kita tak mahu mematikan industri tempatan yang mesti kita uruskan perkara ini. Jadi ini antara perkara yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan soal makanan tadi. Tapi alhamdulillah kita katakan keadaan lebih stabil sekarang, tetapi kita tidak mahu membunuh ataupun merosakkan usahawan-usahawan yang sudah ada ramai dalam negara kita. Terima kasih Datuk Seri di atas kupasan panjang lebar. Jadi untuk pengetahuan semua penonton lah, pada hari ini bersama dengan kita adalah Yang Berbahagia Datuk Seri Ahmad Sabri bin Cik, iaitu seorang pemimpin hebat, dapat mengupas isu-isu berkaitan dengan kita pada hari ini.
Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada penonton yang dapat bersama-sama dengan kita di studio pada hari ini ramai. Kita ada Datuk Asmuni, kita ada Mak Long PTN. Kita ada Pak Tuan Sekjo selaku Ketua Perangan dan juga Pengarah Komunikasi Malaysia, Tok Sri, dan ketua-ketua wanita juga bersama dengan kita, puteri, pemuda, wakil daripada bahagian-bahagian seluruh Kedah kita jemput bersama-sama. Jadi hari ini kira studio kita penuh Tok Sri. Jadi kalau Datuk Sri kata tadi gementar, kalau Kedah ni dia ketak no. Saya pun ada juga tadi ni awal-awal. Dan kita minta juga kepada Mak Long, Pak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, Pak Su, adik-beradik kita, kaum kerabat yang sedang menyaksikan live FB kita pada hari ini, minta tolonglah share dan juga kongsi-kongsikan, sebarkan, luaskan ke mana-mana grup, supaya liputan kita ni menyeluruh, dapat disaksikan oleh semua pihak lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian dan juga Datuk Sri. Datuk Sri sebelum ni ada juga menulis di Facebook berkaitan dengan sewaktu Datuk Sri menjawab Menteri Pertanian sebelum ni. Jadi kita telah pun sentuh berkaitan penanaman jagung biji ni ataupun grain corn ni. Datuk Sri ada juga menyebut berkaitan dengan plan perancangan jangka panjang MOA pada ketika itulah, daripada tahun 2018 hingga 2032 tu. Dan apa yang Datuk Sri nampak yang menyebabkan program seumpama ini dirintis oleh kementerian yang bertanggungjawab berkaitan dengan krisis makanan yang kita hadapi sekarang ni? Krisis makanan ataupun pengendalian berkaitan dengan soal makanan ini, saya sebutkan, kita mesti melihat daripada perspektif yang luas. Ya. Dulu di kementerian saya ada dua istilah yang selalu saya sebut. Pertamanya food security yang biasa kita dengar, dan yang keduanya food sovereignty, kedaulatan makanan. Keselamatan makanan dengan kedaulatan makanan. Keselamatan makanan ni maknanya orang cukup makan dilihat sekurang-kurangnya dua perkara penting. Ya. Dua perkara. Saya sebutkan dua. Sebenarnya banyak, 5-6 perkara. Dua perkara penting. Dalam istilah yang selalu disebutkan, makanan itu ada. Makanan ada. Accessibility. Makanan tu dapat diperolehi. Dan yang kedua tu makanannya mampu diperolehi. Dua perkara penting saya sebutkan. Dia ada banyak perkara lain. Saya rasa untuk audien hari ini kita sebut dua perkara. Kalau benda tu accessible, barang tu ada dan barang tu mampu dimiliki, maka ranking masyarakat atau rakyat negara berkenaan dari segi food security dia adalah bagus. Ya. Jadi antara negara yang tertinggi food security dia dalam dunia ni ialah Amerika, Thailand, dan jangan terkejut Singapura. Ya. Singapura antara ranking yang terbaik dalam dunia. Jadi orang heran, dia dapat nombor 3, kadang-kadang nombor 4, kadang nombor 3, nombor 2. Malaysia duduk dalam 30, 20, 30. Jauh ketinggalan kita. Jauh, tapi kalau dalam rantau ini kita lebih baik. Ya. Kita lebih baik pada Thailand. Thailand nombor 50. Terkejut orang, dia pengeksport beras antara yang terbesar dalam dunia. Tetapi ranking dari segi keselamatan makanan jauh rendah pada kita. Ya. Jadi orang tanya macam mana dia, kita import 1 juta tan beras. Thailand dia ekspor 9 juta, kadang-kadang 11 juta. Dia punya supply dia 11 juta. Tapi ranking keselamatan makanan dia rendah pada kita. Macam saya habaq ke orang, saya kata negeri jelapang padi kat Malaysia ni Kedah. Tetapi orang kat Baling ada yang kurang beras pun ada. Kalau kita bagi beras dia orang seronok dapat dekat Baling bla bla apa ni pokok senar ke apa sebagainya yang tak tanam beras ni pun ada. Jadi orang tak faham di Thailand orang yang miskin di kawasan pedalaman yang nakkan beras pun masih banyak lagi. Walaupun dia adalah negara pengeksport beras. Itu orang nak faham. Ya. Orang luar dia kata tidak ada sepatutnya orang Kedah yang tak ada beras. Bagi kita yang tak faham, orang tak faham. Tetapi ini berlaku. Sebab itu saya duduk kementerian dulu antaranya mengadu orang Kedah kata ada program subsidi beras ST15. Kami di Baling tak nampak pun benda ni. Kami perlukan benda ni.
Jadi ni hanya cara cerita orang-orang di belah sana. Sama juga. Jadi disebutkan makanan ni satunya accessibility. Accessibility itu ataupun dia kata diperolehi bukan tengok makanan orang di Kuala Lumpur saja. Makanan orang di Alor-Setar. Beras yang ada di Alor-Setar mesti ada juga di Kapit, Sarawak. Mesti ada di mana tempat di Kinabatangan. Tak ada orang yang kata tak ada beras di sana. Jadi dilihat negara itu bukan sahaja makanan itu ada, makanan itu ada di mana-mana yang diperlukan. Makanan asas tadi. Kinabatangan, bukan main satu don Kinabatangan, tu besar Negeri Pahang. Satu-satu don dia. Perlu ada kedai mana pun tak ada orang lapar. Jadi dilihat negara itu bukan sahaja makanan ada jelapangnya, ada port, ada jalan, ada airport yang boleh membawa makanan itu ada ke mana-mana. Jadi ini perkara yang diukur. Ya. Negara itu adalah negara yang selamat atau tak selamat dari segi rakyatnya mendapat makanan. Itu antara perkara. Jadi ini antara ranking kita bagus. Walaupun kita ada Sabah, Sarawak. Tak banding dengan Singapura. Singapura sampai dekat port dia, dalam masa setengah jam sampai satu negara dia. Sebab itu kita katakan, bila orang kata, apa kita lebih teruk di Singapura? Singapura senang. Beras dia boleh tak panggil daripada Siam, turun dekat port dia hari ni, dia boleh sampai setengah jam kata. Malaysia lain. Turun Port Klang, macam mana nak sampai ke Kuching, Kuching nak hantar ke Kapit, ataupun sampai ke Sabah, macam mana nak hantar seluruh negeri Sabah. Ini dia ambil kira dan Malaysia antara yang baik. Dia buat zaman BN dulu lagi ya. Zaman BN. Ada zaman PH merentah. Dia kata zaman dia ni yang baik. No, kita dah bina semua ini sejak zaman kita lagi. Tetapi isu yang kedua yang disebutkan, kalau saya sebutkan antara dasar yang perlu diteruskan, siapa-siapa yang duduk Kementerian Pertanian, siapa yang mengendalikan, ialah food sovereignty, kedaulatan makanan. Kedaulatan makanan ialah bukan sahaja kita ada tadi, tetapi kita pastikan seboleh-bolehnya kita kurang bergantung pada luar. Sebab itu kita ada kata tanaman jagung itu adalah antara perkara yang penting. Dan antara perkara kedua yang ketiga yang saya sebutkan, ada juga perkara-perkara yang berkaitan makanan, nampaknya bukan, mana Kementerian Pertanian yang hasilkan, tetapi memerlukan satu pendekatan keseluruhan. Contohnya antara perkara yang menjamin keselamatan makanan ialah kita punya currency. Kita punya mata wang, nilai mata wang kita. Singapura nilai mata wang dia tinggi, dia boleh import pada mana-mana. Yang tadi, yang saya sebutkan tadi. Ini bukan sovereignty tadi. Dia import mana-mana masih murah pada rakyat dia. Dia affordable, maknanya dia masih lagi berkemampuan kerana currency mereka tinggi. Sebab itu kita kata jaga currency kita adalah merupakan satu tuntutan besar. Bukan sahaja makanan tetapi siapa yang jaga currency. Currency nak jaga banyaklah faktor-faktornya. Antaranya kita nak duit luar masuk ke dalam. Duit kita jangan keluar. Perbanyakkan ekspor kita. Perbanyakkan ekspor. Semua kementerian kena fikir macam mana perbanyakkan ekspor. Pelancong datang tu bawa duit dalam. Thailand jatuh sikit duit dia. Sebab bila COVID, pelancong tak pergi. Jatuh sikit. Dia memberi kesan kepada currency dia orang. Bila currency mereka terjejas, makanan pun jadi benda-benda yang melibatkan. Dia nak beli baja jadi mahal apa sebagainya akan menjadikan kesan kepada rakyat dia orang. Jadi jaga currency kita adalah penting. Dan ini merisaukan saya. Kita beli banyak soya bean ke jagung ke apa dalam US dollar. Sekarang ni currency kita turun 4.28. Dia boleh jadi 4.5. Dan ini membimbangkan. Kalau tanya saya, antara perkara yang membimbangkan dan kita kena lebih bersedia lagi untuk menghadapi suasana yang kemungkinan lebih teruk lagi. Ya, Datuk Seri. Tadi ada Datuk Seri ada bercakap berkaitan dengan negeri Kedah ni negeri jelapang padi.
Bila kita bercakap soal jelapang padi ni, saya fikir dengan ramai orang Kedah dan juga penonton yang berada di studio ni agak sonok lah. Ya. Bila negeri Kedah, negeri jelapang padi, kita merupakan salah satu negeri pengeluar beras yang agak besar di dalam Malaysia lah, bukan besar di dunia. Dan ada isu yang kita lihat di sini. Sekarang ni sawah padi ini dia semakin menyusut, makin mengecil sebab proses pembangunan. Ada yang buat rumah, ada yang buat taman. Kemudian ada juga kes-kes terpencil, sawah padinya dijadikan ladang ketum. Kononnya untuk menambah pendapatan yang lumayan lah, tetapi mendatangkan risiko macam-macam. Dan pendek kata, sawah padi seperti saya nyatakan tadi, dia semakin mengecil. Dan mungkinlah daripada segi pengamatan Datuk Seri sendirilah, bagaimana kita nak menangani masalah ini. Adakah daripada segi penghasilannya semusim ataupun setahun kita boleh buat 3 kali ke, setahun 4 kali ke, ataupun dengan mencari kaedah teknologi, ataupun seruan daripada Datuk Seri sendiri kepada agensi-agensi kerajaan yang terlibat untuk kita sama-sama membantu krisis yang dihadapi oleh Pak Tani ini daripada segi meningkatkan pendapatan kembali supaya tabung beras makanan negara kita ni tak terjejah dan cukup. Sila Datuk Seri. Ini persoalan yang lama kita bincangkan. Misalnya kalau disebutkan pengeluar padi kita keluarkan lebih kurang 70%, 72%. Ya. Ada kata kita kena keluarkan sampai 100%. Dia panggil SSL. Self sufficient level. Kita nak sampai 100%. Satu ketika dahulu, saya berfikir tak semestinya perlu 100%. Sebab 72 nak naik ke 100% tu kosnya terlalu besar. Kita kena buka kawasan-kawasan jelapang baru. Jelapang baru ni perlukan empangan, perlukan pengairan, perlukan macam-macam. Kita ada. Yang ada sekarang nak tambah lagi, nak buat tertiary, nak buat kawasan di Jeniang apa sebagainya. Kosnya tinggi, mengambil masa. Dia ambil masa. Kita nak buat jelapang dekat Batang Lupa di Sarawak, di kawasan Kota Belud pun mengambil masa dan kosnya kita cakap ratus juta, ada bilion yang kita sebutkan tadi. Dan ini juga banyak kita berfikir, misalnya nak 100%, katakanlah 100% ada 10% daripada rakyat kita tak mau makan beras kita. Apa alasan dia nak makan basmati ke, nak makan beras pulut, beras Jepun, beras apa ke? 10%. 10% kita nak hantar mana? Kita nak hantar, siapa nak beli beras kita? Siapa nak beli? Kita nak jual ke mana? Singapura. Beras kita keluarkan, kosnya dah tinggi. Kalau waktu harga beras dunia $400, kos kita kirakan lebih kurang 600. Takkan kita nak jual? Takkan kita nak jual sebab sebenarnya tanaman padi kita ini memang untuk bantu petani. Kita subsidi baja, kita bagi benih, kita bagi air free, sebagainya, empangan tu free sebagai infrastruktur, bukan untuk tujuan ekspor, untuk tujuan rakyat dan keselamatan makanan kita. Jadi kalau kita go 80%, okey. Itu pandangan saya dululah, mungkin boleh kaji semula. 80%, 20% tu kadang-kadang kita boleh leverage. Ini pemikiran dulu. Leverage, kita perlu import 20% ataupun 15% ke apa sebagainya. Kita boleh runding negara yang memerlukan sesuatu pada kita. Misalnya, saya pernah satu ketika dahulu, bekalan beras dunia berlebihan. India tiba-tiba lepaskan. Dia hasilkan lebih kurang 12 juta tan untuk diekspor. Thailand 11 juta. Pakistan 4 juta. Banyak negara yang lebihan. Dia tak tahu mana nak pergi. Dia merayu. Menteri Pertanian ni jumpa saya. Merayu, dia kata, ambillah beras kami. Saya kata, boleh. Kamu tambah kota untuk import kelapa sawit kita. Kita boleh gunakan. Kita nak ambil barang orang untuk jual barang kita. Ini leverage. Kita kata kita leverage pada apa yang kita perlu. Ini pemikiran, bukan pemikiran pertanian. Ini pemikiran ekonomi.
peduli. Apa? Saya bukan Menteri Perdagangan, tetapi saya minta. Sebab bila kita kena ada balance. Macam kita kata, nak import barang Cina, Cina kena import benda pada kita. Ayam juga saya kata. Misalnya dia orang tanya apa dia, kita boleh hantar Cina yang sebelum dah. Ayam juga. Contohlah saya kata, ayam apa? Betul ayam dia orang murah sikit daripada kita. Bahagian-bahagian tertentu yang dikurang makan. Ada negara dia suka dada, ada suka paha dia tak suka. Kita suka paha tapi dada kurang, contohnya. Tetapi misalnya pedal kita dalam RM4 di sini, tapi di sana RM8. Nak tak pedal kami? Supaya orang mengeluarkan ayam kita boleh jual dengan harga yang mahal. Kaki ayam kita dalam RM4. Di Thailand RM7-8. Orang sana kaki ayam tu dia ada percaya dia. Pedai tu dia jual. Kalau di China, tahu tak? Pedai tu ada bahagian yang kuning, kulit nipis dia kuning-kuning tu. Dia potong, dia ambil benda tu, dia jual dalam gram. Berpuluh ringgit. Dia percaya dia adalah ubat untuk sinsih dia orang. Dia nak cari, itu nilai. Tetapi kadang-kadang orang dari Cina mudah yang datang kat kita, dia jumpa menteri kita. Kita kata okey, tapi orang kita nak hantar mereka, nak jumpa menteri mereka bukan senang. Dia tak layannya. Dia perlukan orang dia datang buat inspection. Kita mudah buat inspection lagi, orang nak luluskan. Kita tak nak hantar barang kita, dia orang tak layan. Jadi import export ni ialah menentukan antara perkara yang menentukan kita punya currency yang saya sebutkan tadi. Kalau kita banyak ekspor, duit datang keluar, membantu currency kita. Kita import saja, menjatuhkan currency. Jadi apa-apa pun, perkara yang kita buat nak import, kita leverage. Leverage ni kita boleh timbang tarakan untuk menjual barang kita yang lain. Satu ketika dahulu sawit jatuh, kita nak suruh beli. Okey, aku ambil beras. Jadi ada perkara-perkara yang boleh kita runding. Pemikirannya ekonomi, bukan pertanian dalam soal ni. Itu dia Datuk Seri. Kita bagi pihak kerajaan terutamanya pada ketika itu mencari kaedah yang paling besar adalah membantu rakyat. Daripada segi nak mengisi perut terutamanya. Sikitlah saya tak boleh nak tambah tadi sebab tajuk utama tadi pasal yang mengecil tadi. Sawah padi yang mengecil tu. Itu tajuk saya beritahu. Jadi saya sebutkan kita pergi pada nak sampai 80%. Ada kalanya tak perlu jelapang baru yang besar. Tetapi antara yang disebut saya setuju, teknologi macam mana untuk membuat hasil yang lebih besar pada tanah yang sama. Pada tanah yang sama. Hasil yang lebih besar tu penting. Saya sebut tadi cerita ranjau sepanjang jalan. Siapa mendengar cerita Lahuma? Ini cerita dia belah pokok senang, dia belah Sikh. Cerita belah Sikh. Ada orang Sikh sini. Cerita orang Sikh. Shanun Ahmad cerita Sikh. Zaman tu padi setahun sekali. Tidak ada perairan. Dalam cerita ranjau sepanjang jalan, siapa yang baca cerita ni, ada masalah tikui, masalah ketam padi, masalah penyakit. Dia orang bercakap pada zaman tu 1-2 tan saja. Padi dia ambil untuk makan sendiri. Lebih sikit-sikit je boleh jual. Saya sekolah dulu, saya tanya, masa zaman saya sekolah, tingkatan 1, saya masuk asrama penuh. Kongsi pendapat dengan yang datang pada Kelantan, yang Kedah apa. Pendapatan orang, kalau sawah padi berapa? RM60 saja sebulan. RM60 sebulan, itu pendapatan rata-rata orang tanam padi. Tapi sekarang, kita dah cakap 1,200, 1,500, apa sebagainya. Kalau boleh per musim. Kita kata, kalau dia ada lebih kurang berapa hektar, dalam 3 hektar ke apa sebagainya. Kita bercakap macam tu, berapa hektar dia punya tanah ni, kita nak pendapatan begitu. Kerana apa? Kerana keadaan berubah daripada 1 tan jadi 4 tan, jadi 6 tan, jadi 8 tan. Sebab apa? Sebab kita ada Mardi yang sentiasa buat research teknologi supaya
Beras tu sebab tu kadang-kadang MR dia melompat 198, lepas tu 2 lebih. Dia tak pakai lepas 198, 199. Sebab dia ambil benih tu, dia gini, buat tanam balik. Ambil lagi ni, baru boleh tanam. Yang ni dah tahan sikit. Lawan penyakit, cuaca. Tapi lama-lama penyakit datang lagi. Dia buat lagi supaya tahan lagi. Ini teknologi. Lepas tu teknologi apa lagi? Post harvest. Kadang-kadang yang tercicir dekat mesin tu apa sebagainya, ini mesti kaji balik. Berapa persen? 20%, turun lagi 15%, 12%, supaya setiap tanah itu diguna secara efisien. Ya. Dan ini antara teknologi yang disebutkan. Kalau kita kata kita belum ada undang-undang melarang tanah padi yang digazetkan tanah padi tak boleh buat bangunan. Orang kata tanah kami kalau kami buat rumah boleh dapat berapa banyak, kita tanam padi tunggu 20 tahun lagi tak dapat banyak ni. Takkan kita nak larang dia? Tanah dia. Nak ganti macam mana? Belum ada lagi undang-undang. Kalau padi mesti padi. Apa gantian pada orang yang sanggup tanam padi? Dulu disuarakan Kedah negara yang berkorban, negeri yang berkorban. Ya. Untuk tanam padi, Kerajaan Persekutuan kena compensate pengorbanan orang Kedah untuk sediakan makanan untuk semua. Kerajaan Persekutuan kena compensate, buat benda-benda lebih supaya orang padi terus padi. Sebab itu zaman Datuk Najib dulu, saya sebutkanlah, antara yang terakhir yang dijanjikan pada waktu itu dah dibuat sekali, ialah antara tanam dengan menuai itu dapat RM200 sebulan. Ingat tak? Tak ada negara dalam dunia buat. Ya. Ingat tak? Buat sekejap. Sebenarnya Datuk Najib bisik kat saya. Dia kata sebelum itu dah diluluskan dalam bajet. Tapi acara untuk untuk melancarkan perkara ni kita buat dekat Sungai Korok. Sungai Korok di Jelun Ya. Di Jelun kita buat tu. Ingat tak kita perkara? Dia tanya saya, Sabri, saya rasa RM200 ni sikit sangat lah. Saya boleh tak sikit hari saya nak tambah banyak sikit? Sabar Datuk Najib, sabar. Ini pun dah tak pernah dibuat. Untuk bagi lagi sepanjang. Kita nak tambah sebab ramai. Sebab apa? Bila dia sebut saja perkara tu, padi ni, buat padi ni tak sama macam nelayan. Nelayan ni kita boleh ukur siapa nelayan tak nelayan. Dia turun berapa. Bila dia umumkan saja, sebelum ini kita ditahukan jumlah penanam padi dalam negara kita adalah 220,000 orang. Sebut je umum, orang semua mengaku. Dia pecahkan tanah itu, anak dia, nak saudara dia, apa sebagainya. Dah jadi 400,000. Saya kata kita stablekan dulu data kita dulu, baru kita buat umum. Lepas ni kita menang, kita tambah lagi tak apa. Tapi kita boleh rancang perkara ni. Tapi nak macam mana naik, orang pilih juga kerajaan PH. Satu hapa pun tak dapat. Ya? Satu hapa. Tak ada. Kita bagi untuk nelayan. Saya sikit saya kata nelayan. Saya sebutkan nelayan. Nelayan jangan anggap dia pergi ke laut tu kerana nak cari makan. Betul dia nak cari makan. Tetapi satu perjuangan. Dia pergi ke laut tu belum tahu dia balik dapat ikan. Dia pergi ke laut belum tahu air tenang. Mungkin ribut, mungkin topan. Ada yang balik mati. Itu macam askar pergi ke hutan. Zaman dulu tak tahu apa jadi. Sebab itu kita katakan perlu kita beri sesuatu yang pada mereka dan kita dapat RM300 sebulan. Allowance sara hidup untuk nelayan. Kita boleh buat untuk padi. Kita boleh buat untuk lain kerana dia memberi makanan. Padi memberi, kita perlu hidup, perlukan kalori, beras perlukan kalori. Tetapi proteinnya selain pada ayam ialah ikan. Ikan ni bukan sekadar protein, dia beri nikmat. Bayangkan hidup tanpa ketam, tanpa sotong, tanpa udang. Nikmat dia lain. Jadi perlu beri orang yang memberikan nikmat. Shell out. Okay.
Baik Datuk Seri, begitu menarik berkaitan kupasan. Saya nak tanya sikit, di Kemaman ada kawasan sawah padi Datuk Seri? Ada sikit. Oh, Sikit je. baik. Kira nak banding dengan kita ni Tak ada. jauh beza. Baik Datuk Seri, salah satu agensi yang dipertanggungjawabkan di bawah Kementerian Pertanian ni adalah Nafas. Dulu ni Nafas ni menghasilkan baja, membekalkan baja. Ada bila bertukar daripada kerajaan BN kepada PH memang masalah. Kadang-kadang tanam padi dah sebulan, 2 bulan baja pun tak sampai lagi. Tapi baru-baru ni kita dipahamkan Nafas ni pula dia bertanggungjawab pula berkaitan dengan projek ayam ni. Betul, kalau tak salah saya lah. Dan sebagai salah satu usaha untuk mengawal harga ayam, apa pandangan Tok Seri ni? Nafas sebelum ni berkaitan dengan penanaman padi, nak supply baja lambat cepat apa semua ni, macam-macam masalah lah waktu zaman PH tu. Tiba-tiba sekarang ni kita ada krisis makanan ni berkaitan dengan ayam, dia orang dipertanggungjawab pula berkaitan dengan ayam ni. Susah nak cakap sini lah. Saya rasa nak campur urusan Nafas ni. Ya. Saya rasa bukan saya dalam kapasiti untuk campur. Untuk jawab soalan ini. Tapi saya cuma difahamkan juga. Ada beberapa syarikat yang establish. Dia kata tak payah buat baru, ambil yang kami. Pun ada. Sebab kita tengok dari segi aspek industri. Kadang-kadang kita terlalu memandang negatif pada industri. Yang merasakan tekanan yang terpaksa mereka hadapi sekarang ni kerana kos terlalu tinggi, banyak yang rasa tak mampu untuk buat. Dan ayam ni antara industri yang detail sangat, di mana dia punya risikonya besar. Ayam ni antara risiko besar. Harga makanan dunia naik. Harga makanan ayam tadi, harga jagung dunia naik. Jagung soya. Harga kos-kos pengangkutan naik. Pekerja naik sebab tak semua reban-reban ayam kita ni macam di Amerika. Amerika satu reban 200,000 ekor ayam seorang jaga. Kita orang yang bela baru 10,000 dah ambil 2 orang pekerja. Sebab orang kita semua nak jadi tuan cepat. Tokek. Nak jadi tokek. Sana sebab dia mechanized, semuanya automatik dan sebagainya. Beri makan pun automatik apa sebagainya. Dia tak ada kos pekerja yang tinggi dalam soal. Nak jaga pekerja dia lari apa semua kelang kabut kita. Dan penyakit. Tetapi margin yang kita benarkan adalah kecil sebab makan ayam ni adalah antara yang dikawal. Dulu tak boleh lebih RM8.90. Sekarang dia naik RM9.40. Tapi margin dia sentiasa dikawal. Sedangkan kita tak pernah pergi dekat port tu kata tak boleh jual kami lebih pada harga sekian. Kita tak kawal daripada sumber itu. Sebab kita tak boleh nak kawal. Ini harga dunia. Jadi banyak pengusaha juga merasakan tertekan sekarang ni. Kalau Nafas nak ambil. Tetapi apakah Nafas bersedia untuk mengendalikan kerja-kerja yang bukan bidang dia lagi? Dia akan ambil masa. Sebab baja itu pun sendiri memerlukan pengurusan yang sebenarnya amat rumit. NPK ni, kombinasi dia tu ada perkara yang hanya bagus waktu berbunga, waktu daun dia, waktu dia nak berbuah, tanah lain dia punya kombinasi. Itu pun antara perkara rumit yang ada kalanya Nafas belum lagi ada kepakaran untuk menguruskannya. Jadi nak masuk dalam satu bidang baru, saya katakan kena berhati-hati, terutama nak start baru. Tapi kalau dia nak ambil mana yang ada tapi dah tak tahan dah nak jual, itu antara pertimbangan komersial yang Nafas boleh fikirkan. Terima kasih Tok Seri. Jadi kita ni penanam padi terutamanya begitu terkesan lah apabila soal baja pun tak dapat diselesaikan, dia orang nak buat benda baru pula. Kalau dulu zaman Datuk Seri jadi Menteri Pertanian dan orang Kedah sendiri jadi pengurusi mada pada ketika itu, kadang-kadang ni padi ataupun benih tak sempat tabur dalam bendang lagi, baja dah sampai dah. Sekarang ni padi dah besar, dah membunting dah, baja pun tak sampai Tok Seri. Jadi mungkinlah pihak ada individu yang tanggungjawab yang menyaksikan kita ni, kita seru supaya ambil tindakan yang sewajarnya demi kepentingan pak tani ni. Sebab pak tani ni pun macam biasalah nak menyediakan hidangan makanan daripada ladang ke meja, from farm to table ini kepada rakyat ni begitu pentinglah. Jadi kita kena pakat-pakat tengok. Jadi sidang penonton yang berada di studio pada hari ini,
kalau ada soalan, kita pun dah di penghujung dah segmen kita. Kalau ada apa-apa soalan boleh dikemukakan satu ataupun dua soalan sebelum kita merumuskan. Ya, sila. Saya nak tanya mengenai mungkin bukan sekuriti makanan saja, tentang apa tu sekarang ni masalah dia Sri Lanka, sehingga presiden lari dan sebagainya. Perkara ini disinonimkan dengan Malaysia. Next ialah Malaysia katanya. Jadi pada pandangan Datuk Seri mengenai krisis makanan dan ekonomi di Sri Lanka ni, apakah Malaysia juga akan ke arah tersebut ataupun Malaysia merupakan kita bukan berada di dalam situasi tersebut? Apa komen Datuk Seri dalam soal ini? Sila. Saya tak nampaklah perkara itu kita akan sampai ke peringkat Sri Lanka buat masa sekarang, kerana ada beberapa fundamental dari segi ekonomi kita jauh lebih kukuh daripada Sri Lanka. Cumanya kita kena berhati-hati supaya tak jadi Sri Lanka. Misalnya Sri Lanka ni antara lainnya satu ketika dahulu untuk mengekalkan kedudukan mereka yang berkuasa, mereka mengambil beberapa tindakan yang populis. Populis maknanya sedap bunyi di telinga, nak suruh orang tepuk tangan banyak, dia buatlah. Ini free, itu free, cukai diturunkan, tetapi dia tidak bercakap tentang revenue. Satu masa dahulu, revenue ni Sri Lanka yang paling besar ialah pelancongan. Bila dia bercakap semua free, cukai tak ada, income tak ada, tiba-tiba berlaku COVID. Tidak ada pelancong, tidak ada sumber pendapatan. Dia tak ada kelapa sawit, dia tidak ada minyak, dia tidak ada benda-benda lain yang menjadi sumber pendapatan rakyat mereka yang besar. Dan itu antara punca yang besar, kerana ada orang nak berkuasa terus menjadi populis. Ini hampir berlaku kalau saya sebutkan. PH naik kata tol nak bagi free. Siapa nak maintain jalan? Mana kena ambil bajet yang sepatut buat hospital, sabut buat rumah, kerana nak bagi tol free. Ya. PTPTN nak dihapuskan maklum. Ini populis. Semua tepuk tangan. Bagilah kami pemerintah, kami tahulah. Kalau tanya macam mana nak cari duit. GST dihapuskan. Minyak akan turun. Mana dia nak subsidi semua. Ini populis. Saya rasa kalau bagi kat PH dia boleh jadi macam Sri Lanka. Dalam soal. Sebab dia tidak ada satu dasar. Dan ini saya ingatkan kepada kita. Nak jadi populis, nak mengharapkan bagi free sana, free sini, bantuan sana, bantuan sini tanpa memikirkan, awal-awal menyebut tentang kita perlu bantu. Saya bayangkan at the end of the day benda yang tak nampak antaranya ialah apa ni disebutkan baja tadi. Saya ingatkan saya subsidi saja untuk baja dan yang ini untuk Kementerian Pertanian lebih kurang 1.2 bilion. Setahun. 1.2 bilion setahun. Baja ni dia tak boleh nak tunggu kutip duit apa sebagainya. Time menanam, baja kena sampai. Betul. Dulu waktu PH dulu. Waktu PH dulu dia kata nafas monopoli. Kalau kami naik tak lama kita nak hapuskan. Baja ni kita tender sebab ini tender bagi baja ni kita bagi nafas. Saya ingat ada cerita masa tu. Betul. Dia cakap kami nak bagi tender. Okey, you nak bunuh nafas. Tapi kerana ada nafas, sekurang-kurangnya hantar dulu, kita bayar kemudian lewat sikit tak apa. Sebab waktu tertentu perlu baja sampai. Tapi nafas pun siapa? Cumanya kerajaan kata kita sebab kami bantu kamu dulu, kami tolong bagi bajet untuk buat kilang, kamu buat apa sebagainya. Ada perkara perlu tender terbuka. Ada perkara yang kita memerlukan sesuatu bagi menguruskan keperluan petani dan perlu ada agensi seperti nafas. Ini antara perkara-perkara yang diorang tak faham bila sampai naik, dia nak tender rupanya, siapa yang nak bagi? Kalau pakai tender terbuka ni, mungkin murah. Tender terbuka bagi murah, tapi waktu orang tak ada duit, tak ada lah.
Ya. Siapa nak uruskan awak? Ini antara perkara yang tak semudah populism ataupun kata-kata nak popular, suruh orang tepuk tangan pada waktu itu, semua orang nak masuk, nak supply, dia boleh jadi macam Sri Lanka. Ya? Oh, nasib baik. Nasib baik betul. Baik Tok Sri, satu kupasan yang menarik berkaitan dengan isu Sri Lanka ni. Dan untuk pengetahuan Tok Sri, warga pesawah di Kedah hari ini dan saat ini bajet tambahan pun belum sampai. Ya. Ini mungkin rentetan daripada peristiwa PHS dulu lah. Oh ya, sebab akhirnya nak cari duit tu, Ya. nak cari duit, nak bagi baja pun tak ada. Betul. Baik, ada kakak-kakak kita kalau ada satu soalan sebelum kita tutup. Baik, sila. Datuk Sri, World Food Program mengatakan yang kita akan berdepan dengan krisis makanan yang paling dahsyat pada tahun yang datang. Jadi adakah Malaysia kita bersedia untuk menghadapi krisis? Adakah kenyataan itu benar sebenarnya, Datuk Sri? Dan adakah kita bersedia untuk menghadapi krisis makanan yang dikatakan paling dahsyat pada tahun yang datang? Ya, amaran dan amaran sudah diberi. Ya, saya sebutkan tadi, bila Parana River kering, kontang 2 tahun dulu, sepatutnya kita bersedia sekarang. Ya. Tetapi sifat kita ada waktunya bila berlaku saja, baru berlaku keadaan. Ya, misalnya saya dulu kesempatan di kawasan saya tu, saya dulu jaga kemaman. Banjir memang besar tiap-tiap tahun. Saya bercakap tahun 2012, 2013. Banjir saya bukan mengendalikan 1,000-2,000 orang pindah. Satu tahun tu 27,000 orang pindah. Satu tahun lagi 32,000 orang pindah. Ya. Yang perlu dipindahkan dalam masa 48 jam. Itu biasa di kemaman. Dan kerana itu kita buat preparation. Setiap tahun kita train JKK kita apa sebagainya, sediakan 72 tempat untuk letak dulu makanan. Masuk saja bulan 12 letak makanan. Tentera mana nak duduk, letak dulu. Mari dia bersedia. Kita bercakap sampai tempat untuk pindah banjir itu, jangan kata makanan saja. Tikar bantal saja, sampai power bank pun kita dah sediakan. Sebab tak lama banyak berlaku krisisnya ialah semua nak charge. Mana ambil gambar, nak selfie. Tu semua makan bateri itu semua. Charge tiba-tiba dekat dewan tu ada satu saja. Berebut, bergaduh kerana tu. Kita beli power bank plug yang tower tu. Ya. Satu tu boleh masuk 24. Detail kita kena cari dari segi. Kalau banjir kawasan ni terputus, kalau berapa orang nak beranak, kita tahu bulan 12 kita dah tahu dah dia mengandung, start mengandung bulan 3, bulan 12 dia nak beranak. Kita pindahkan ni dulu. Ini bukannya, ni data yang kita kena ada. Ya. Data kita kena. Mana persiapan, kesiapsiagaan tu kena buat. Jadi apa dia kesiapsiagaan, saya tak nak detail sini. Saya bukan menteri. Tetapi warning sudah diberi. Warning yang saya sebutkan tadi yang boleh kita tengok dalam internet, warning yang disebut oleh World Food Program ke FAO, warning yang dijangkakan yang telah terkesan sekarang ni, nilai ringgit kita tak tahu bila nak naik. Jadi persiapan ini kita kena buat. Persiapan dari segi infra kerajaan. Persiapan dari segi program yang perlu direprogramkan oleh kerajaan. Tapi ada orang kata subsidi membantu, tetapi ini populis. Populis, subsidi kat mana kita nak buat? Dekat pengusaha macam ayam tadi ke, ataupun dekat masa mula kita import, yang ini 3,000, yang ini ada 35 importer yang kita handle. Ini antara perkara yang kita kena uruskan sekarang. Kita kena buat satu dasar. Yang ketiga, behavior. Kalau behavior ni semua orang marah lah. Suruh tanam ke, suruh apa, orang marah. Orang kata apa dah nak suruh cakap macam tu, semua orang tahu. Tetapi kalau tak diuruskan, behavior ni dikaitkan dengan orang menggunakan macam biasa saja. Makan yang perlu satu pinggan tu 3 orang makan, dia yang patutnya dia makan
bukan maaf, berkongsi ni. Maksud saya, dia order 3 kali yang sepatutnya kita makan. Maknanya ada satu pendidikan tentang food waste. Makanan yang berlebihan. Itu amalan. Macam mana? Apakah misalnya dasar buffet, misalnya. Yang macam bulan puasa, kita beli banyak. Ni ada beberapa perkara yang perlu diberi ingatan awal. Tak boleh nak paksa. Ingatan awal. Kerana kita mungkin mampu pada waktu itu, tetapi kita telah menggunakan banyak perkara yang sepatutnya tak diperlukan. Ini antara benda yang dicadangkan juga oleh World Food Program, oleh World Bank, oleh semua perkara tentang kaedah-kaedah persiapan untuk berhadapan dengan kemungkinan krisis makanan dunia yang berlaku dalam masa yang mungkin setahun, 2. Jadi kita kena bercakap sedialah Datuk Seri. Terima kasih. Ini kupasan yang agak menarik. Kalau kita buka lagi soalan, saya fikirkan sampai maghrib kita di sini. Jadi kita kesian juga kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan secara live bersama dengan kita. Mungkin dia orang nak ke sawah padi, ada yang nak ke dusun durian. Time ni masuk sawah. Ada juga nak pergi tengok, sama ada ulat menyerang ataupun tidak. Dan macam-macam lah mungkin aktiviti harian yang perlu dilakukan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kita warga Kedah dan juga warga Malaysia secara live pada hari ini untuk kita kupas berkaitan dengan krisis makanan dunia dan juga impak kepada negara kita, iaitu negara yang kita cintai ini, negara Malaysia. Terima kasih juga kepada semua penonton. Terima kasih kepada penonton yang berada di studio pada hari ini. Kalau ada salah dan silap daripada kami berdua, kami menyusun 10 jari memohon maaf seadanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.